Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kepada para penonton Al-Kulliyah yang saya kasihi, apa khabar tuan-tuan? Didoakan tuan-tuan perempuan para penonton sentiasa berada dalam dakapan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa dimurahkan rezeki, sentiasa diberikan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Hari ini kita nak membicarakan satu topik yang sangat dekat dengan kita, iaitu sabar dalam mendepani ujian. Bagaimana saya sebagai seorang muslim, saya diajar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, dan bagaimana Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik kita dalam mendepani sesuatu ujian. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sadaqallahul azim. Gugusan 3 ayat ini, Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu asuhan dengan menggambarkan beberapa keadaan yang sangat dekat dengan manusia. Walanabluwannakum, kami akan uji kamu. Allah telah berjanji kita pasti akan diuji. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu sahaja setelah mereka berkata mereka beriman, sedang mereka belum diuji. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu ketetapan. Setiap orang yang mengaku mereka beriman, mereka pasti akan lalui ujian. Wahum la yuftanun. Ujian yang dilalui itu adalah ujian yang setimpal, yang manusia boleh tanggung. Tidak ada satu ujian pun yang tidak boleh ditanggung oleh manusia. Sebab itu kita kembali balik dalam surah Al-Baqarah yang saya mulakan tadi. Allah akan uji manusia. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Maksudnya ujian itu bukanlah menyeluruh, besar sangat ujian. Tak. Minal khauf. Sebahagian daripada ketakutan. Bukan keseluruhan kehidupan kita jadi takut. Tapi kita ada sedikit ketakutan yang kita diuji dengannya. Minal khaufi wal ju'. Kemudian kita diuji dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Begitu juga Allah akan uji kita dengan sedikit berkurangnya harta benda dan juga penghasilan dan juga hilangnya orang-orang yang kita cintai. Wa basyiris sabirin. Allah Ta'ala beritahu, berilah berita gembira kepada mereka yang sabar dalam mendepani ujian-ujian ini. Cuba kita lihat ketika mana kita menghadapi COVID-19, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Betul kan? Naqs minal amwal. Kurangnya harta benda kita. Kita terpaksa bergadai, kita terpaksa berpinjam, kita terpaksa mengekang perbelanjaan kita sebab semakin berkurangnya kita punya wang ringgit. Wa naqsim minal amwal wal anfus. Begitu juga hilangnya orang-orang yang kita kasihi.
ratusan orang menemui ajal kerana COVID-19. Itu di Malaysia, belum keseluruhan satu dunia. Hampir berjuta orang mati kerana COVID-19. Disebabkan apa? Disebabkan Allah datangkan ujian. Dia virus COVID-19 unseen virus. Unseen virus. Virus yang tidak boleh dicerap oleh mata kasar manusia. Hanya boleh dikesan melalui mikroskop untuk melihat keaktifan virus tersebut. Dan virus ini masuk ke dalam tubuh badan manusia melalui rongga utama, mulut, telinga dan mata. Selagi mana dia tidak memberi kesan, selagi itulah kita tidak tahu virus itu ada dalam diri manusia. Tuhan uji kita dengan virus. Tuhan campakkan virus kecil, habis satu dunia kelang kabut, satu dunia digoncangkan, serba-serbi. Sebab itu, bila saya berbincang dengan doktor-doktor pakar mengenai COVID-19, mereka sebut begini, sebenarnya Ustaz, bila sesuatu disease itu berlaku, sesuatu virus itu tersebar ataupun merebak yang dinamakan sebagai pandemik, bila dia merebak luas, target dia adalah 80% daripada penduduk bumi. Kalau di Malaysia 80%, katakan 80%, tinggal 20% saja yang hidup. Target virus adalah 80% daripada penduduk bumi ini. Cuba tuan-tuan bayangkan. Kalau manusia membiarkan virus itu tanpa ditangani, tanpa diambil langkah-langkah yang sewajarnya, langkah-langkah pencegahan, apa yang akan berlaku? Akan lebih ramailah akan bertemu dengan ajal. Tapi kita rasa sangat bertuah di Malaysia, kerajaan telah mengambil langkah seawalnya, dengan seawal mungkin sehingga kita dapat membendung. Jadi Allah datangkan virus yang telah merebak, yang telah memberi kesan yang sangat besar pada dunia. Allah uji kita. Sekarang, ataupun ketika kita kena virus, kita ditegah daripada bergerak ikut sesuka hati, kita dikurung dalam rumah. Ini satu ujian. Anak-anak tidak boleh pergi sekolah, yang bertani pun tidak boleh, yang berjual beli tak boleh, bazar Ramadan pun ditangguhkan perniagaannya. So, ramai yang terkesan dengan COVID-19. Allah uji manusia kan. Ini adalah satu ujian. Sebenarnya ujian ini adalah untuk menyedarkan manusia sejauh mana manusia patuh kepada perintah Tuhan. Dalam Islam, kita kembali pada Islam. Dalam Islam, kita disuruh makan makanan yang halalan thayyibah. Nak makan apa saja makan. Tetapi yang kalian makan itu mestilah makanan yang halal. Yang halal lagi baik. Kalau kata halal, dia halal dari sudut hukum, baik ataupun seimbang dari sudut dietnya. Jadi Islam telah menetapkan suatu kaedah yang sangat-sangat betul, selari dengan diet, selari dengan sains dari sudut pemakanan yang betul untuk tubuh badan manusia. Saya sebut supaya manusia lihat kembali beragama, kembali berpegang dengan ajaran agama itu adalah salah satu langkah untuk kita pulihkan diri kita daripada pelbagai penyakit. Jangankan COVID-19 saja, apa saja penyakit boleh dirawat kalau kita ni kontrol makan. Dalam kata-kata hikmah ada sebut, punca segala penyakit perut. Macam mana Ustaz punca segala penyakit ni perut? Ya, kerana perutlah menjadi tempat kita masukkan semua makanan. Kita masukkan semua makanan. Sedangkan kita mesti tahu apa kapasiti perut kita dan sejauh mana perut kita boleh menghadam makanan. So manusia secara tidak langsung harus patuh kepada sistem yang telah disebut dalam Islam. So keseluruhannya, kalau kita lihat dari big picture, grand design dalam Islam ini yang meletakkan prinsip-prinsip makan, minum, halal, haram, dari sudut kesihatan tubuh badan, semua Islam dah sebut. Wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kita lihat minat thamarat, sepanjang COVID, penghasilan, penuaian, kita juga menghadapi masalah. Sejauh mana kita boleh berjual beli, berapa ramai yang tidak dapat hasilan-hasilan yang seperti normal,
dalam musim-musim yang lain. Semua ini adalah satu keadaan yang Tuhan wujudkan supaya nak suruh manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Taala sebut wa basyiris sabirin, berilah berita gembira kepada mereka yang sabar. Sabar. Sabar ni benda yang senang nak sebutkan. Senang nak sebut, saya nak sebut senang, tuan-tuan nak sebut senang. Sabar, sabar. Tetapi bila kita ditimpa, kita lihat kita sabar atau tidak. Sebab itu as-sabru inda sudufatil ula. Sabar itu mestilah pada kali pertama kita ditimpa sesuatu musibah. Bila saya ditimpa sesuatu musibah, tengok apa reaksi saya. Apa respon saya kepada keadaan tersebut atau musibah yang menimpa saya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ini kita beberapa kali kita dah sebut bagaimana seseorang yang ditimpa musibah hendaklah dia segera kembalikan musibah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dah sebut sabar. Sabar ini Imam Ibnu Kathir, Al-Imam Ibnu Kathir, dia sebut as-sabru sabran. Sabar ini ada dua macam. Sabar ini ada dua macam. As-sabru inda tarkil ma'asi, dan juga as-sabru inda tarki ma'asi pertamanya, yang kedua as-sabru fi ta'atillah. Dua kesabaran. Kesabaran pertama ialah kesabaran ketika kita berdepan dengan sesuatu maksiat. Keduanya adalah kesabaran dalam mentaati perintah Allah. Cuba tuan-tuan lihat antara dua kesabaran ini. Rupanya dalam kita terdedah untuk buat sesuatu maksiat, kita juga diuji. Sabar atau tidak saya? Sabar atau tidak saya ketika saya diuji untuk melakukan sesuatu maksiat? Saya kena sabar. Itu sabar yang pertama. Sabar kedua yang disebut oleh Imam Ibnu Kathir ialah as-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam mentaati perintah Allah. Ini agak unik sikit. Macam mana saya nak faham? Bagaimana saya nak jadi seorang yang sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala? Kalau nak kirakan kefarduan-kefarduan yang Allah fardukan ke atas kita, bermula dengan solat, zakat, haji, puasa, kesemua amalan-amalan ini perlukan kepada kesabaran. Perlukan kepada kesabaran. Kita baru lepas bulan Ramadan, perlukan kepada kesabaran. Sepanjang bulan puasa, sabar atau tidak kita dalam bulan puasa? Sabar atau tidak? Ataupun perut kosong itu menjadikan kita lebih garang, menjadikan kita lebih marah. Allah Ta'ala mahukan kita melatih diri menjadi lebih sabar ketika kita mentaati perintah dia. Orang yang tak sabar, tengok solat dia macam mana. Orang yang tak sabar dalam mentaati perintah Allah, kita boleh lihat. Tengok solat seseorang yang tak sabar. Solat dia laju. Solat dia laju. Baru-baru ni saya ada membaca satu artikel yang membincangkan berapakah minit saya perlu beri untuk solat. Katakan zakat yang wajib kita bayar adalah 2.5%. Zakat yang saya perlu bayar daripada wang ringgit saya, harta saya 2.5%. Kalau zakat itu 2.5%, solat juga mestilah 2.5%. Macam mana Ustaz? Okey. Satu hari ada 24 jam. Ada 24 jam. 24 jam itu kita bagikan kepada 17. Jadi, ataupun 24 jam satu hari, bila kita divert untuk 2.5, dia akan jadi 36 minit. 24 jam, 2.5% daripada 24 jam adalah 36 minit. 36 minit dibahagikan kepada 17 rakaat solat. So kita ada 5 waktu solat. Subuh 2, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4. So 17 rakaat. So 36 minit itu dibahagikan kepada 17 rakaat. Maka jatuhlah setiap rakaat 2 minit. Setiap rakaat 2 minit. Kita lihat solat kita, kalau lebih pendek daripada satu rakaat 2 minit, maka solat kita tidak betul. Atau solat kita tidak mencapai piawaian yang betul. Zuhur 4 rakaat.
Kalau satu rakaat 2 minit, 4 rakaat patutnya 8 minit. Kalau ada orang solat zuhur yang sepatutnya 8 minit, dia solat zuhur 4 minit atau 5 minit, maka solat dia tidak sempurna. Nampak kan? So saya sebut ni supaya kita dapat lihat bagaimana saya nak bawa masuk sabar dalam solat. Saya nak bawa masuk sabar dalam solat. Ini yang Imam Ibnu Katsir sebut, bagaimana harus kita membawa sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Betul. Cuba kita lihat dalam suratul Asr, dalam surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Taala sebut 4 golongan yang tidak rugi. Golongan pertama yang beriman kepada Allah. Golongan kedua yang beramal soleh kepada Allah. Golongan ketiga ialah buat pesan-pesan kepada kebaikan, buat kerja dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Golongan keempat adalah golongan yang bersabar. Cuba tuan-tuan lihat, beriman, beramal soleh, berdakwah, bersabar. Kenapa sabar datang nombor 4? Dalam surah Al-Asr. Kenapa datang nombor 4? Itu membuktikan kalau nak beriman kena sabar. Kalau nak beramal soleh kena sabar. Kalau nak buat dakwah, nak buat amar ma'ruf nahi mungkar kena sabar. Jadi sabar ini menjadi tunjang. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Wasta'inu bis-sabri was-salah. Hendaklah kalian mohon perlindungan kepada Allah dengan bersabar dan menunaikan salat. Betul kan? Saya nak minta perlindungan daripada Allah macam mana? Saya nak minta perlindungan daripada Allah dengan bersabar dan bersolat. Yang penting di hujung ayat tu Allah Ta'ala sebut apa? Innallaha ma'a as-sabirin. Pandai pun tuan-tuan sambung. Innallaha ma'as sabirin. Kita semua hafal tu. Innallaha ma'as sabirin. Ayat itu Allah Ta'ala sebut mohon perlindungan, bantuan daripada Allah dengan bersabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Allah Ta'ala sebut mohon perlindungan dengan sabar dan solat. Allah bersama dengan orang yang sabar. Persoalannya, kenapa Allah tak sebut Allah bersama orang yang solat? Kenapa tak sebut innallaha ma'a al-musallin? Allah bersama orang yang solat. Kenapa Allah tak sebut Allah bersama orang salat? Allah kata Allah bersama orang yang sabar. Itu bermaksud sabar itu lebih besar daripada solat. Tuan-tuan percayalah cakap saya. Sebab sabar tidak perlukan solat. Solat perlukan sabar. Sabar tidak perlukan solat, tapi solat perlukan sabar. Sekarang siapa yang dominan? Sabar itu lebih dominan. Apa erti seorang itu solat kalau dalam solat dia tak ada sabar? Apa erti seorang berpuasa kalau dalam puasa tak ada sabar? Apa erti seseorang itu melakukan satu perkara kalau dalam kehidupan dia tak ada sabar? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tak janji orang yang banyak solat dapat syurga. Orang yang banyak zakat dapat syurga. Orang yang banyak puasa dapat syurga. Orang yang banyak itu, banyak ini. Dalam Quran maksud saya. Dalam Quran. Jelas dalam surah Al-Insan Allah Ta'ala bagi tahu. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Dan balasan bagi mereka yang sabar itu ialah syurga dan pakaian-pakaian daripada sutera. Saya zakat, saya kena sabar. Apa sabarnya? Saya tak riak. Saya bagi yang terbaik dalam zakat. Begitu juga dengan puasa. Dalam puasa saya kena sabar. Jangan kerana sabar, kita banyak tidur. Kan bulan puasa baru ni tengok, kita banyak tidur daripada kita baca Quran. Banyak tidur daripada kita berzikir. Banyak tidur daripada kita berdoa. Sebab kita tak sabar. Kadang-kadang saya pelik tau. Saya pelik. Pelik macam mana? Pelik. Ada orang, bila anak dia menangis nak sesuatu benda, dia tengah buat kerja, dia jadi tension. Dia jadi tension. Hilang kesabaran. Dia akan minta anak dia sabar, tapi masa dia suruh anak dia sabar, dia cakap apa? Dia kata, anak dia kata macam ni anak dia kata, abah nak lah abah, cepat lah abah nak lah abah, anak itu abah, cepat lah abah. Bapa dia, sabarlah kejap. Sabar kejap. Tahu tak abah kata, sabar kejap. Kita suruh sabar, intonasi suara kita tak ada pun suruh sabar.
kat kedai. Kadang ada kita kawan, kadang-kadang kita kat pejabat pun, sabarlah kejap, tak boleh sabar ke? Itu ke cara suruh sabar. Bunyi itu pun tak gambarkan sabar. Kita nak suruh orang sabar, kita mesti reaksi kita tu biar nampak secocok dengan ajak kepada sabar. Sabar kejap boleh? Kejap boleh, sabar. Sabarlah, Nampak kan cantik kan? Sabar boleh tak sabar? Sambil gigi, sabar. Itu sabar ke tu? Itu sabar ke? Urat-urat sabar, urat-urat semua dah macam nak pecah dah dekat kepala kita, nampak timbul urat saraf semua. Jadi saudara yang saya kasih sekalian, maksudnya sabar adalah sesuatu yang perlu dominan dalam kehidupan kita. Apatah lagi dalam kita berhadapan dengan ujian. Kalau orang yang biasa sabar, dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah bila dia diuji. Saya nak ambil satu kisah. Seorang wanita yang bernama Ummu Mahjan ataupun Mahjanah. Cerita Ummu Mahjan ini disebut dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah yang dikarang oleh Ibnu Katsir dan juga Ibnu Athir dalam buku beliau pun, karya beliau pun disebut mengenai Ummu Mahjan atau Ummu Mahjanah. Atau lebih popular Nabi sebut, Nabi panggil dia ni Al-Mar'ah As-Sauda, wanita yang gelap. Ustaz, hari itu cerita Bilal gelap juga. Hari ini wanita gelap. Tak, saya nak cerita orang gelap-gelap aja dulu. Sebab penceramah dia gelap. Itu tak baik tuan-tuan. Okay. Jadi walaupun gelap ni, mudah-mudahan dapat masuk syurga lah tuan-tuan. Allahu Akbar. Okey, baik. Begini. Al-Mar'ah As-Sauda, Ummu Mahjan. Ummu Mahjan ni, dia ni tak terkenal di bumi, tapi dia terkenal dekat di langit. Kam minan nasi majhulun fid dunya ma'rufun indallah. Ini kata-kata ulama. Berapa ramai manusia yang tidak dikenali di bumi tapi sangat terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ummu Mahjan ini kita nak tengok kisah dia supaya kita dapat semangat kesabaran dia. Ummu Mahjan ni dia adalah hamba abdi. Hamba abdi. Di zaman jahiliyah dia merupakan hamba abdi. Kerja dia berkhidmat untuk pembesar-pembesar Quraisy. Lama dia jadi hamba abdi. Dia pun merayulah pada kaum Quraisy ni. Dia kata, lama dah aku jadi hamba abdi. Boleh tak aku ni dibebaskan? Pembesar Quraisy kata, disebabkan kau ni baik, engkau telah menunjukkan khidmat setia, engkau dibebaskan. Ummu Mahjan pun dibebaskan. Lepas dia dibebaskan, Ummu Mahjan bagi tahu pada pembesar Quraisy, aku mohon izin aku terus tinggal dengan kalian. Makan apa yang kalian makan dan minum apa yang kalian minum. Pembesar Quraisy kata tak apa, silakan. Dikala dia hidup bersama dengan kafir Quraisy dengan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, berlaku satu peristiwa. Apa peristiwa? Zaman jahiliyah, anak-anak kecil atau anak-anak perempuan yang kecil, bila dia ditunang, dia sudah bertunang atau sudah dipinang, maka dia akan dipakaikan wisyah. Wisyah ini macam satu selendang. Selendang berwarna merah. Jadi kanak-kanak perempuan ni lah. Pada satu hari, seorang kanak-kanak perempuan, dia masuk bilik air. Masa dia masuk bilik air, dia ambil yang wisyah tu, kain merah tu, dia gantung dekat pintu bilik air. Dia masuk bilik air. Masa dia dalam bilik air, datang burung helang. Burung helang, dia panggil hada dalam bahasa Arab. Hada ini burung helang yang tak besar, tak kecil. Burung helang ini, dia tengok ada kain warna merah, dia ambil kain warna merah ni, dia terbang pergi. Bila gadis ni keluar daripada bilik air, dia tengok kain merah tak ada, dia mula kata, perempuan yang bernama Ummu Mahjan, ambil. Dia buat tuduhan lah. Dia kata, mana dia? Mesti dia punya kerja yang ambil kain merah aku ni. Lalu dia angkatlah ke muka pengadilan. Pembesar Quraisy semua berkumpul, mengadili wanita yang hitam itu. Wanita si hitam, wanita itu diadili. Ummu Mahjan kata, aku dimalukan. Aku ditelanjangkan, diperiksa di depan dan di belakang. Kalau kain itu aku sembunyikan, merah aku sembunyikan. Pada ketika itu aku mengangkat tangan kepada Allah, aku berdoa, Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memerhatikan keadaan aku yang sangat lemah. Aku sangat terdesak ini, Ya Allah. Aku dihina, Ya Allah.
sedang dia berdoa, dia melutut dan berdoa kepada Allah, Allah hantar burung helang itu campakkan balik kain merah yang dia bawa. Pembesar Quraisy jadi malu sebab mereka telah menghukum wanita itu dengan begitu pantas tanpa usul periksa. Pada hari itu Ummu Mahjan kata apa? Cukuplah aku dihina dengan sebegini rupa. Mulai hari ini aku dengan kalian tak ada apa-apa hubungan. Aku dengan kalian tak ada apa-apa hubungan. Dia tinggalkan kafir Quraisy, dia berhijrah pergi Madinah. Sampai di Madinah dicari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, diminta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, boleh tak Rasulullah buatkan untuk aku satu bilik dalam masjid atau di berhampiran dengan masjid." Rasulullah setuju, Rasulullah buatkan untuk dia satu bilik. Lepas dia masuk Islam, dia duduk dalam masjid dalam satu bilik. Setiap hari kerja Ummu Mahjan bersihkan masjid. Dan dia juga setiap hari akan jumpa dengan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya Aisyah radhiyallahu anha. Setiap kali dia suka berbual dengan Aisyah, masa nak balik dia akan baca satu syair. Syairnya, "Wa yaumul wishahi min ta'ajibi rabbina, ala innahu min baldatil kufri anjani." Setiap kali dia akan baca syair itu masa nak berpisah dengan Aisyah. Aisyah Ummul Mukminin satu hari pegang dia. "Wahai Ummu Mahjan, setiap hari engkau nak keluar daripada aku, jumpa aku, engkau akan baca syair ni. Apa kisah syair ni?" Dia pun bagi tahulah mengenai kisah yang berlaku kepada dia di zaman jahiliyah. Keesokan hari ataupun setelah beberapa hari, Ummu Mahjan meninggal. Dia meninggal malam hari. Malam hari tersebut, sahabat-sahabat uruskan jenazah dia dan dia dikebumikan. Keesokan hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai solat subuh, Rasulullah tengok kanan, Rasulullah tengok kiri, Rasulullah mencari di mana al-mar'ah as-sauda, di mana wanita hitam itu. Sehingga Rasulullah tanya, "Aina al-mar'ah as-sauda?" Di mana wanita hitam tu? Di mana dia? Kenapa aku tak nampak dia? "Oh, wahai Rasulullah, kami lupa nak bagi tahu dia telah meninggal malam tadi dan kami telah pun uruskan, kami sudah tanam dia." Rasulullah marah. Rasulullah kata, "Ala aiqadhtumuni?" Kenapa kalian tak kejutkan aku? Sahabat-sahabat kata, "Rasulullah malam, kami tak nak ganggu waktu rehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah marah. Kalau begitu Rasulullah kata, "Tunjukkan aku dekat mana kubur dia." Sahabat-sahabat bawalah Rasulullah pergi kat kubur Ummu Mahjan. Rasulullah solatkan di atas kubur Ummu Mahjan. Solat jenazah gaib Rasulullah solat. Rasulullah solatkan Ummu Mahjan daripada kubur, Rasulullah solatkan. Selesai solat, Rasulullah beritahu, "Sesungguhnya dengan solat aku ke atas Ummu Mahjan, maka teranglah kubur dia dengan cahaya." Bukan dia kubur Ummu Mahjan sahaja yang terang dengan cahaya. Cahaya yang menerangi kubur Ummu Mahjan turut menerangi kubur-kubur orang yang ada di sekitar kubur Ummu Mahjan. Allahu Akbar. Kesabaran yang dilalui, kesabaran yang dilihatkan oleh Ummu Mahjan, natijahnya Rasulullah solatkan dia. Natijahnya kubur Ummu Mahjan disinari dengan nur cahaya yang bergemerlapan. Tuan-tuan, saya kongsi cerita ini kerana cerita ini sangat memberi motivasi pada saya. Memperlihatkan bagaimana seorang wanita yang melalui detik-detik susah, dia diuji, dia dihina, dia diperkecilkan kerana sifat dia ni orang yang tak ada siapa nak bela. Tapi Allah angkat dia. Begitulah banyak cerita atas dunia ini. Kita lihat kisah-kisah Nabi. Bagaimana Nabi Ayub ditimpa penyakit. Kita lihat bagaimana Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan pelbagai ujian. 13 tahun baginda buat dakwah di Mekah. 10 tahun Rasulullah buat kerja dakwah di Madinah. 13 tahun Nabi di Mekah tu senang ke tuan-tuan? Susah. 6 tahun Nabi buat kerja dakwah sembunyi-sembunyi.
Setelah Nabi isytiharkan dakwah, Nabi pernah dicekik, Nabi pernah dirancang untuk dibunuh, Nabi pernah dihalau, lorong-lorong Nabi lalu ditaburkan paku. Perut unta disimpan beberapa hari disembah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini Rasulullah lalui dengan sabar dan tabah. Menjadi santapan bagi para anbiya dan juga rasul dalam mendepani ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada ulama sebut, bila kita ditimpa sesuatu ujian, maka apa yang kita perlu ada? Apa yang perlu ada dalam diri saya? Saya perlu ada persiapan jiwa. Jiwa saya mesti kental. Roh saya mesti kuat bila saya diuji. Supaya saya boleh keluarkan perkataan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tahu benda ni datang adalah satu ujian ke atas saya. Allah nak uji kekentalan iman saya. Yang keduanya, saya mesti memperlihatkan saya ini adalah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman, dia tahu satu ketetapan itu berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bila kita ditimpa satu musibah, kembalilah kita ingat kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putera dia lahir, anak-anak lelaki Nabi sallallahu alaihi wasallam semua meninggal semasa kecil. Ibrahim meninggal masa kecil, Abdullah meninggal masa kecil, Qasim meninggal semasa kecil. Bayi kecil-kecil, masa mereka kecil lagi mereka dah meninggal. Tapi Nabi sebut bila Ibrahim, anak putera Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim masa tu kecil lagi meninggal, Rasulullah menangis. Rasulullah menitis air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut, innalahu murdi'atan saturdi'uhu fil jannah. Nabi sebut sesungguhnya Ibrahim yang kecil meninggal ini, dia ada ibu susuan yang sedang tunggu dia dalam syurga akan susukan dia. So hebat kan? Kita tahu kesabaran, ketabahan. Hidup kita ni adalah penuh dengan ujian. Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun. Ditelan oleh ikan nun. Nabi Yunus, ketika Nabi Yunus alaihi salam buat kerja dakwah, kaum dia engkar, kaum dia tak mahu. Jadi timbul perasaan dalam jiwa, dalam hati Nabi Yunus ni, korang tak nak terima, tak apalah, aku pun dah serahkanlah urusan korang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak macam give up. Nabi Yunus lalu di tepi laut, datang ikan nun telan Nabi Yunus. Duduklah Nabi Yunus dalam perut ikan nun atau macam ikan paus, besar ikan tu telan Nabi Yunus. Duduk Nabi Yunus dalam perut ikan. Nabi Yunus alaihi salam menyeru Allah dalam kegelapan. Dia sebut? Fanada fidh dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Lalu Nabi Yunus menyeru Allah Subhanahu wa taala dalam kegelapan perut ikan, tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang maha suci. Aku tergolong dalam golongan orang yang zalim. Inilah yang diulang-ulang oleh Nabi Yunus alaihi salam. Surah Al-Anbiya. Doa ni dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Ibu ayah boleh rujuk dan boleh jadikan sebagai amalan. Sesiapa yang ada kesempitan, sesiapa yang diuji sesuatu perkara yang tidak tertanggung, cepat-cepatlah baca doa ni. Sebab itu saya selalu galakkan orang baca doa ni dikala kita berada dalam COVID. Bila kita berada dalam COVID, kita baca doa. Ataupun kita ada sesuatu musibah, kita baca doa. Saya gambarkan bagaimana, tuan-tuan. Saya gambarkan COVID ini adalah, bila saya tengok kisah Nabi Yunus ni, Nabi Yunus dalam perut ikan kan, terkurung dalam perut ikan. Hari ini bila kita diperintahkan PKP, kita dikurung dalam rumah. Umpama perut ikan, kita dikurung dalam rumah, maka sebaik-baik doa yang perlu kita baca adalah la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin, supaya kita dapat keluar daripada musibah. Disebabkan Nabi Yunus sering ulang, Allah Ta'ala sebut laula minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Nabi Yunus tak baca doa ni, dia tak berzikir kepada Allah, dia tak memuji Allah, nescaya dia akan duduk dalam perut ikan sampai hari kiamat.
sampai hari kiamat. Kalau kita ni tidak memperbanyakkan doa la ilaha illa anta subhanak, kita akan berterusan dalam musibah-musibah yang tidak disangka. Sebab itu Allah Ta'ala janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, Allah akan buka untuk dia jalan-jalan keluar. Lihat bagaimana Allah buka jalan-jalan keluar kepada anbiya wal mursalin, kepada para alim ulama, kepada salafus salih, kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga adalah kita kenang balik kisah-kisah nabi dan juga rasul. Yang keempat, bandingkan musibah kita dengan musibah orang lain. Kalau saya rasa saya ditimpa musibah, ada orang lain ditimpa musibah lebih besar. Ada orang lain ditimpa musibah lebih besar. Kalau saya hanya kena COVID, masih ada possibility untuk saya sembuh. Tapi ada orang kena brain cancer, ada orang kena tumor, ada orang kena kanser rahim, macam-macam penyakit. Pusing macam mana pun, kita kena lihat apa nikmat yang Allah beri pada saya dan jangan saya banding dengan orang lain supaya saya boleh sabar dengan segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala beri. Kemudian yang seterusnya adalah, yang kelima adalah bagaimana saya nak lihat sesuatu ujian itu Allah datangkan bukan sia-sia. Di atas kesabaran saya dalam ujian tersebut, Allah Subhanahu wa taala janjikan pahala. Kerana orang bersabar ini bersama Allah, ma'iyatullah, dia akan dapat kebersamaan Allah. Cuba rasakan nikmat kesabaran itu, natijahnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan pelbagai pemberian dan juga kurniaan dia. Mudah-mudahan sahabat-sahabat, tuan-tuan, para penonton yang saya kasih sekalian, kita terus sabar dalam mendepani ujian yang mendatang. Kadang-kadang ujian ini tak besar mana pun, tapi kita punya melatah itu lebih besar. Kadang-kadang ujian, ada orang dapat ujian besar, dia tak melatah pun, dia serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena serah dengan berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tahu ada perancangan Allah yang lebih besar dan kita tahu melalui ujian Allah nak perkasakan iman kita, dan kita tahu ada benda yang Allah nak didik kita melalui ujian yang ditimpakan ke atas kita. Yang pastinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mentaklifkan sama ada ujian atau satu perkara melainkan perkara itu mampu kita depani. Terima kasih. Semoga kita dapat beramal, kita terus tabah dan sabar dalam mendepani setiap ujian. Kita akan mendapat kerahmatan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang baik itu daripada Allah, segala yang kurang adalah kelemahan saya. Saya mewakili produksi dan juga seluruh tim penerbitan Al-Kuliah dengan ini melabuhkan tirai dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kita di dalam beragama, dalam amalan kita, kita juga ada satu skim piramid dalam kita nak mendapat keuntungan akhirat. Ramai orang menggunakan skim piramid ini dalam urusan perniagaan ataupun pelaburan, yang mana orang yang terawal ni akan dapat keuntungan yang paling besar. Dalam kita beramal ataupun kita nak mendapatkan pahala, juga ada skim tersebut. Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih." Dan siapa yang menunjukkan seseorang itu ke jalan kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang sama yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW beritahu, "Man da'a ila huda." Siapa yang mengajak manusia untuk nak berbuat baik ataupun ke arah jalan petunjuk, maka dia akan mendapat pahala orang yang melakukannya tanpa berkurangan walaupun sedikit. Sebaliknya, siapa yang mengajak manusia ke arah kesesatan, ke arah kejahatan, dia juga akan dapat dosa yang sama yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan hasil daripada tunjuk ajar dia. Jadi hadis ini mengajar kita supaya kita selalu berkongsi kebaikan. Yang mana hari ini jalan berkongsi kebaikan itu mudah. Di media sosial umpamanya, dengan satu klik share, kita sudah boleh berkongsi kebaikan yang terhasil. Banyakkan buat baik, sebab orang yang
yang dapat manfaat daripada kita, dia amalkan, kita akan dapat pahala dia, dan kemudian dia ajar kepada orang lain, disebar kepada orang lain dapat manfaat, dia buat pahala, kita juga yang akan dapat pahala. Lagi ramai manfaat itu tersebar, lagi besar pahala kita. Tapi kalau kita berkongsi keburukan, lagi banyak keburukan yang kita kongsikan, maka lebih besar dosa kita. Jadi, pilihlah anda mahu dosa yang besar ataupun pahala yang besar. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna. فتب علينا توبة